Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Alhamdulillah para pelajar tahun 5 yang Ustaz kasih sekalian, pada minggu-minggu yang sudah kita telah mempelajari subjek fiqh bagi tahun 5 ini berkaitan dengan tajuk puasa, dan kita telah membahas sedikit sebanyak tentang perkara-perkara yang melibatkan puasa pada minggu-minggu yang sebelum ini. Dan pada hari ini kita akan masuk masih lagi dalam tajuk puasa, namun dalam tajuk kecilnya qada, fidyah dan kafarah berpuasa. Saya ulang sekali lagi, qada, fidyah dan kafarah berpuasa. Baik, para pelajar tahun 5 sekalian boleh buka buku teks pada muka surat 43 untuk kita sama-sama membaca tajuk ini dan cuba untuk meneliti dan memahami dengan lebih lanjut. Baik, harus berbuka puasa. Perkara yang harus berbuka puasa. Untuk yang pertama ini kita akan bacakan, dia harus berbuka puasa tapi dia wajib untuk qada. Apa maksud qada? Qada bermaksud ganti balik puasa tersebut, iaitu orang yang sakit. Macam mana dia nak tahu dia sakit? Dia sendiri mengetahui bahawa dirinya dalam kesakitan. Untuk lebih pasti lagi, dia boleh berjumpa dengan doktor dan memastikan apakah jenis penyakit yang dia hadapi. Boleh tak dia berpuasa dalam keadaan dia sakit, ataupun dia tidak boleh berpuasa dalam keadaan dia sakit itu. Dapatkan pengesahan daripada doktor. Kemudian bila doktor telah mengesahkan bahawa anda benar-benar sakit dan tidak boleh berpuasa, maka harus untuk kita berbuka puasa. Namun kita wajib balik untuk ganti puasa kita pada hari itu, untuk puasa pada bulan Ramadan. Baik, yang kedua musafir, bukan kerana maksiat melebihi 89 km ataupun 2 marhalah. Baik, selalunya sebelum ini, sebelum musim Covid ni, bila sampai waktu hendak hari raya, jadi seminggu ataupun 2-3 hari sebelum raya tu, kita akan berpusu-pusu untuk balik ke kampung. Mungkin kampung kita dekat. Kalau kampung kita dekat dalam kawasan Kuala Lumpur dan Selangor ni, mungkin tak lebih daripada 2 marhalah ataupun 89 km. Namun jika kampung dia jauh-jauh, macam Ustaz kampung dekat Perlis ataupun Kedah, lebih daripada 2 marhalah ataupun 89 km, maka Ustaz dikira sebagai musafir. Dan tujuan musafir itu bukan untuk berbuat maksiat, tetapi untuk balik ke kampung menyambut hari raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha yang disyariatkan dalam agama kita. Berjumpa orang tua kita, ibu bapa kita, mengeratkan silaturahim dengan adik-beradik. Ini semua adalah perkara dengan tujuan yang baik. Maka boleh, harus untuk berbuka puasa. Namun apabila kita berbuka puasa untuk balik ke kampung sebagai musafir ini, kita juga wajib untuk menggantikan semula puasa kita. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Bagi orang perempuan, dia ada darah haid ataupun nifas yang tidak membolehkan dia untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Dia boleh berbuka puasa dan tidak berpuasa, malah dia wajib untuk tidak berpuasa. Namun dia wajib juga untuk ganti balik puasa dia pada bulan-bulan yang lain. Kemudian yang keempat, pitam ataupun mabuk. Dia mengalami pitam dan tidak sedarkan diri ataupun mabuk kerana ubat ataupun sesuatu yang lain, maka dia juga harus untuk berbuka puasa. Namun dia perlu mengganti balik puasa yang dia telah buka itu tadi. Dan yang kelima, orang yang sangat lapar atau dahaga tidak mampu untuk berpuasa. Ini kita tengok selalu berlaku kepada kanak-kanak kecil kan. Dia belajar puasa kan. Ataupun orang yang betul-betul tua, yang sangat tua, yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia harus berbuka puasa dan dia wajib untuk menggantikan puasa yang telah dia buka itu tadi. Kemudian untuk kategori yang kedua, wajib fidyah. Apa maksud fidyah ni? Fidyah ni adalah dia membayar ganti rugi dengan wang kepada pusat zakat ataupun baitul mal. Kan? Dia mengganti balik puasa dia. Dia tak mampu sangat dah puasa. Dia tak berpuasa, tapi dia menggantikan puasa dia itu dengan membayar fidyah. Yang pertama, orang sakit tidak ada harapan sembuh. Dia ni sakit dan tidak ada harapan sembuh. Seperti penyakit-penyakit yang
tidak ada harapan sembuh. Orang tua yang tidak terdaya berpuasa. Ini orang tua tadi, kalau dia boleh ganti, dia ganti balik puasa dia. Kalau dia tak mampu juga untuk ganti, dia boleh bayar fidyah sahaja menggunakan wang. Adalah kiraan dia, sehari berapa, 2 hari berapa, kan. Kemudian orang yang meninggal dunia sebelum sempat qada puasa Ramadan, kan. Dia meninggal dunia, puasa tahun lepas dia tak habis ganti lagi, tetapi dia telah meninggal dunia tanpa sebelum menyempurnakan ganti puasa pada bulan Ramadan dia, maka orang-orang adik-beradik dia atau suami atau isteri dia boleh membayarkan puasa dia itu tadi yang tahun lepas tu dengan wang ringgit, kan. Dinamakan sebagai bayar fidyah puasa. Kemudian untuk kategori yang ketiga adalah dia wajib qada dan wajib fidyah, kan. Puasa pun dia wajib ganti, kemudian duit pun dia kena bayar, wajib bayar juga. Apa dia? Perempuan yang mengandung atau menyusukan anak kerana bimbang kesihatan anaknya, kan. Orang yang mengandung, dia tak boleh puasa, dia takut baby ataupun bayi dalam perut dia tak cukup susu, tak cukup makanan ke, atau sakit ke, jadi dia boleh berbuka puasa, namun dia wajib gantikan balik puasa dia, dan juga dia wajib bayar fidyah. Belum mengqadakkan puasa hingga niat Ramadan tiba, Ramadan yang berikutnya. Ramadan tahun lalu dia ada tinggal puasa, sampailah Ramadan tahun ni dia tak ganti-ganti puasa dia. Tapi apa penyelesaian dia? Dia mesti juga ganti balik puasa dia tu, dan dia kena bayar denda fidyah di atas kelalaian dia tidak menggantikan puasa dia pada tahun lepas. Kemudian kategori yang ke-5, wajib qada dan kafarah. Dia kena bayar kafarah. Lelaki yang melakukan persetubuhan pada siang hari pada bulan Ramadan, kan, dia wajib ganti balik puasa dia selama berapa bulan? Berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Ini orang lelaki yang sudah berkahwin, dia melakukan hubungan dengan isteri dia, dia wajib qada balik puasa dia dan juga bayar kafarah. Terkena kafarah pada dia. Baik. Lihat pada muka surat 44, puasa sunat. Yang pertama, puasa 6 hari pada bulan Syawal selepas hari raya Aidilfitri. Kita disunatkan untuk puasa sebanyak 6 hari. Nabi SAW beritahu banyak ada fadilat dia bila kita berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Kemudian puasa hari Isnin dan Khamis setiap minggu. Pada setiap minggu, pada hari Isnin dan Khamis kita juga berpuasa. Macam hari ini hari Rabu, esok hari Khamis kita boleh puasa sunat. Kemudian yang ketiga, puasa hari Tasu'ah, 9 Muharram dan Ashura, 10 Muharram, kan. Yang dah lepas ni, baru-baru saja lepas, 9 dan 10 Muharram ni disunatkan untuk kita berpuasa. Dia panggil puasa Tasu'ah dan puasa Ashura. Kemudian puasa hari Arafah, 9 Zulhijjah. Hari Arafah orang yang buat haji, kan, musim haji, kan. Sebelum dia di Mina itu dia berpuasa. Kita disunatkan untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah pun ada fadilat dia. Kemudian puasa hari terang, iaitu 13, 14, 5 setiap bulan hijrah, kan. Setiap bulan hijrah ni ada dalam 29 ataupun 30 hari. Kemudian dia berpuasa pada 13, 14, 15 hari bulan pada setiap bulan, 3 hari lah. Jadi pada 3 hari ini disunatkan untuk kita berpuasa. Kemudian banyakkan puasa bulan Rajab dan juga Sya'ban. Masuk sahaja bulan Rajab dan bulan Sya'ban sebelum tiba bulan Ramadan, kita dah banyakkan berpuasa. Supaya apa? Antara hikmahnya pada bulan Ramadan kita sudah senang untuk berpuasa kerana telah melatihkan diri kita pada bulan Rajab dan juga Sya'ban. Sebelum itu kita banyak berpuasa sunat. Kita teruskan pada muka surat 45, hari-hari yang haram berpuasa. Tak boleh langsung. Kalau puasa pada hari ini berdosa besar. Iaitu pada 1 Syawal, hari raya Aidilfitri. Ini haram berpuasa. 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha, haram kita berpuasa. Dan hari Tashriq, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah sahaja. Selain daripada bulan Zulhijjah sunat, tapi pada bulan Zulhijjah sahaja dipanggil sebagai hari Tashriq, haji, kan.
Pada hari ini kita haram berpuasa. Okey, baik. Hikmah puasa. Yang pertama, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Bila kita berpuasa ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa kita. Kerana apa? Kerana puasa ni Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan nilai. Hanya Allah sahaja yang mengetahui bahawa nilai puasa kita. Yang kedua, Allah akan menetapkan ganjaran. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang akan menetapkan ganjaran kepada kita. Kalau kita solat Jumaat, kita tahu pahala dia 27 ataupun 25 pahala. Tapi untuk puasa ni Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menetapkan. Dia nak bagi banyak ataupun sikit, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian bergembira ketika berbuka puasa. Kan kalau kita berpuasa, pada waktu berbuka puasa tu kita rasa seronok dan gembira. Inilah antara kegembiraan orang yang berpuasa semasa hendak berbuka puasa tu. Kemudian doa dimakbulkan. Kalau kita berpuasa, insya-Allah taala Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah untuk memakbulkan doa kita. Sebab apa? Kita berlapar dan berdahaga ni, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana orang lain, bukan kerana benda lain, kan. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doa kita. Kemudian boleh menghindarkan penyakit, kan. Kalau kita berpuasa ni, daripada sudut kajian sains sendiri, perubatan sendiri mengakui bahawa jika kita banyak berpuasa akan baik untuk kesihatan kita, untuk perut kita, kan. Dan kerana banyaknya penyakit ini Alhamdulillah, kerana banyaknya penyakit ini sebenarnya berpunca daripada perut ataupun makanan. Jadi bila kita banyak berpuasa, kita banyak melatih diri kita, melatih perut kita untuk kembali sihat. Kemudian bergembira menyambut hari raya, kan. Pada bulan Ramadan kita berpuasa selama 30 hari ataupun 29 hari. Kemudian kita akan rasa gembira apabila menyambut hari raya. Kemudian seterusnya merasai kesusahan golongan fakir dan miskin. Kita merasai bahawa kalau orang yang miskin, orang yang fakir, dia tak ada makanan nak makan. Bukan macam kita hari-hari ada makanan. Hari-hari dapat makan ayam, dapat makan sayur, dapat makan ikan, dapat makan daging. Tetapi bagi orang yang miskin dan orang yang fakir, mereka ni tidak senang untuk mendapatkan makanan. Susah nak dapat makanan. Sehari pun susah nak makan. Jadi bila kita berpuasa ni, kita rasanya betapa laparnya perut kita bila tidak memakan makanan. Jadi kita dapat merasai susahnya menjadi orang yang susah dan miskin ni. Jadi kita dapat memahami perasaan mereka dan merasa kasihan kepada mereka. Dan pada masa akan datang kita juga boleh membantu orang-orang yang miskin dan fakir ini, insya-Allah taala. Kemudian mulut orang yang berpuasa berbau wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kalau kita puasa tu kita rasa macam mulut kita ni agak berbau sikit. Sebab apa? Sebab dia tidak dimasukkan dengan makanan ataupun minuman. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mulut orang yang berpuasa ini sebenarnya adalah wangi, berbau wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula kita berpuasa, kita bagi bau mulut kita kat kawan kita pula ataupun adik-beradik kita, bergaduh nanti. Jangan. Yang bau wangi ni di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia tu bau busuk lah, kan. Tapi di sisi Allah, bau busuk itu sebenarnya adalah bau wangi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suka orang yang berpuasa. Itu maksudnya di sini. Jadi Ustaz harap pada minggu yang akan datang kita akan masuk pada tajuk yang terakhir daripada buku teks kita, iaitu zakat. Namun Ustaz harap untuk peperiksaan UPKK, pra-UPKK pada minggu hadapan, kamu semua dapat mengulang kaji semula tajuk-tajuk yang telah kita bincangkan dan kita bacakan dan kita fahami sebelum ini daripada tajuk yang awal sehingga hari ini, tajuk puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kamu semua untuk menjawab peperiksaan itu dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengulang kaji dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Untuk hari ini Ustaz harap seperti yang lalu kita melakukan nota, kemudian selesaikan latihan dalam buku aktiviti inovasi yang ada pada kamu itu. Selesaikan. Kalau tak tahu macam mana nak buat ni Ustaz, boleh rujuk dalam buku teks. Mencari jawapan itu adalah satu latihan yang sangat berkesan untuk kamu mengingati apa yang telah kamu pelajari. Jadi
Jangan merungut kata banyaklah ustaz nak kena salin nota lagi, nak kena buat latihan lagi. Jangan merungut. Kerana inilah proses pembelajaran yang akan menguatkan ingatan kamu untuk memahamkan kamu dengan lebih baik dan berkesan. Beginilah caranya. Kan? Bukan tujuan ustaz untuk menyesal ataupun menyusahkan kamu, namun inilah proses pembelajaran. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, kalau kita tak dapat menahan susahnya belajar, nanti kemudian hari kita tak dapat menahan susahnya menjadi orang yang bodoh. Imam Syafi'i kata. Kan, jadi bila kita bersusah payah sekarang, insya-Allah taala Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kehidupan kita di masa akan datang. Banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat itu pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.